Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama seorang ustaz yang cukup tersohor lah ni, Ustaz Ali Zainal Abidin. Kita lanjutkan dengan satu hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari, iaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Baginda menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Ya Ustaz, beberapa minggu lagi kami akan dikunjungi bulan Zulhijjah. Dan bulan ini dikenali sebagai bulan haji yang cukup bermakna buat umat Islam di seluruh dunia. Betul. Mungkin Ustaz boleh berkongsi mengenai keistimewaan dan kelebihan bulan Zulhijjah kepada mereka yang menonton. Bulan Zulhijjah ini seperti mana makna hadis yang telah dikutip sebentar tadi, ianya merupakan di antara keutamaan yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW di dalam 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain yang kita sebut dengan Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan 4 bulan itu adalah 3 bulan yang berterusan dan 1 bulan yang berasingan. 3 bulan yang berterusan itu adalah bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah yang akan datang lagi, dan bulan Muharram yang selepas itu. Maka 3 bulan ini berterusan, yang ketiga-tiganya adalah bahagian daripada 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berasingan adalah bulan Rajab, yaitu 2 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Maka kita sekarang ini berada di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sememangnya mempunyai keistimewaan secara umum, ianya adalah bahagian daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khususnya lagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Fajr, Allah menjadikan ianya sebagai sumpah dalam surat pembukaan surat tersebut. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Kata para ulama, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan 10 malam ataupun malam yang 10 itu ianya adalah 10 malam daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mempunyai keistimewaan yang sangat-sangat besar. Terlebih lagi dikuatkan dengan riwayat hadis yang disebutkan pada pembukaan tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fi ahabbu indallahi in hadhil ayyamil ashr. Tiada hari-hari yang dimana amal ibadah di hari-hari tersebut lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amalan di 10 hari ini. Yakni yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat pun bertanya, wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Adakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, melawan musuh dengan kemungkinan akan terkorban nyawanya sebagai seorang syahid, adakah ianya masih lagi tak dapat menandingi ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang engkau maksudkan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, wal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun masih belum lagi dapat menandingi pahala amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bermakna besar sekali pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang mendekatkan diri beramal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi.
walam yarji' minhu bisyai'. Melainkan orang yang keluar dengan membawa jiwanya dan juga seluruh harta bendanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak kembali daripadanya dengan membawa apa-apa. Bermakna jiwanya pun gugur syahid di jalan Allah, hartanya habis untuk diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru orang yang macam itu dapat menandingi pahala daripada amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah satu peluang dan program macam ini adalah sangat-sangat bagus untuk mengingatkan kita kembali sebelum kita memasuki 10 hari pertama yang mulia itu dari bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, untuk kita ambil persediaan. Seperti mana kalau kita nak memasuki bulan suci Ramadan, kita ambil persediaan. Disebabkan karena banyaknya pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mendengarkan riwayat hadis yang disebutkan sebentar tadi dapat menjadikan semangat untuk kita untuk ambil persediaan. Nabi tak mengatakan apapun amal ibadah tertentu, tak. Semua amal ibadah yang boleh kita buat, kita buat dalam masa 10 hari. Dalam masa 10 hari. Tidak ada puasa atau zikir. Terutamanya mestilah ada ibadah-ibadah yang menjadi tumpuan di situ. Di antaranya kata para ulama, hari-hari yang istimewa itu mestilah kita kena melaksanakan ibadah yang istimewa juga. Di antara ibadah yang istimewa ini adalah ibadah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rumah yang dinisbahkan kepada Allah berbeza dengan nilai rumah-rumah yang lain. Masjid mempunyai nilai yang lebih sebab yang dinisbahkan menjadi Baitullah. Di antara Baitullah ada lagi yang mempunyai keistimewaan lagi. Yang di situ terdapat Ka'bah yang ianya juga dinisbahkan kepada Allah, Baitullah. Maka mempunyai keistimewaan yang lebih berbandingkan masjid-masjid yang lainnya yang tiada Ka'bah di dalamnya. Masjidil Haram berbeza dengan masjid-masjid yang lainnya. Maka di antara ibadah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ianya adalah puasa. Sebabkan kerana dalam hadis qudsi Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan akulah yang terus direct akan memberikan pahala dan ganjaran kepada orang yang berpuasa itu. Maka di hari-hari yang mulia ini patutlah kita untuk mengisinya dengan berpuasa di antaranya. Kalau dapat puasa, ialah dalam 10 hari pertama itu yang dapat kita laksanakan puasa hanya 9 hari sahaja, sebab hari yang ke-10 adalah hari raya. Diharamkan kita berpuasa. Kalau dapat 9 hari dari hari pertama sampai hari yang ke-9, itu adalah yang terbaik. Kalau tak, kurang-kurangnya kita boleh pilih hari-hari yang punya keutamaan lebih. Di antaranya bertepatan dengan hari Isnin dan hari Khamis. Dan juga hari yang ke-8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Dan juga hari yang ke-9 yaitu yang dikenal dengan hari Arafah. Hari-hari yang tertentu inilah patutnya kita fokuskan untuk dalam melaksanakan melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Kalau tak dapat, sekurang-kurangnya kita jangan tinggalkan puasa di hari Arafah. Disebabkan kerana hari Arafah itu ianya adalah hari yang istimewa. Bahkan dikatakan hari yang paling mulia yang pernah dilalui dalam setahun itu adalah hari Arafah. Kalau malam yang termulia adalah malam Lailatul Qadar. Hari yang termulia adalah hari Arafah. Disebabkan di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepada hamba-hamba yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadapkan dirinya dengan apa-apapun aktiviti ibadah. Itu yang pertama yang dengan puasa. Yang kedua, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, "Fa'akthiru fi'inna minat tasbihi wa tahmid wa tahlil." Perbanyaklah di dalam 10 hari pertama ini, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini daripada bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan tahlil. Yakni bacaan-bacaan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada datang riwayat yang mengatakan, yang menyebutkan bahwasanya Nabi menganjurkan untuk kita membaca la ilaha illallah adadal lail wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyam wasyhur, dan seterusnya. Alhasil kita gunakan 10 hari pertama ini dengan pelbagai aktiviti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu ada hari yang ke-10, hari yang keistimewa. Disebut dengan hari raya Akbar, hari raya yang lagi besar sebetulnya daripada hari raya Idul Fitr, yaitu Idul Adha.
Hari raya yang merupakan hari kemenangan umat Islam. Yang di situ tiada amalan yang lebih utama di hari tersebut melebihi daripada mempersembahkan daripada hewan sembelihan kurbannya. Maka dengan demikian insya-Allah kita boleh untuk mengambil persediaan diri sebelum masuknya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut dengan aktiviti amal-amal ibadah apapun yang termampu. Ya. Pun sedemikian di antara juga amalan yang digalakkan adalah memperbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Di antara terlebih lagi kita di masa pandemik sekarang ini yang banyak mungkin di antara daripada saudara kita yang terjejas dari segi perekonomiannya, ya. Mungkin kita yang ada kelebihan yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta untuk memberikan sebahagian harta kita untuk menyalurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan insya-Allah moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik untuk dapat menjalankan dan mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut dengan berbagai amal ibadah dan aktiviti yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Perkongsian yang cukup inilah bermakna. Saya pun sebenarnya tidak tahu mengenai 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Baru baca sebentar tadi pun dan dengar Ustaz. InsyaAllah saya harap inilah insyaAllah kita dapat terapkan amal-amalan berlebihan di hari-hari 10 tu. Terima kasih Ustaz. Sama, insyaAllah.